Alam sekitar yang mampan merupakan elemen penting yang menekankan keseimbangan aktiviti sosial dan ekonomi manusia terhadap persekitaran untuk keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Kemampanan alam sekitar juga dapat diukur melalui Indeks Prestasi Alam Sekitar EPI 2022 yang menyediakan ringkasan data berkaitan dengan keadaan kemampanan di seluruh dunia. Oleh itu, Indeks Prestasi Alam Sekitar juga menyediakan panduan kepada negara-negara yang berhasrat untuk bergerak ke arah masa depan yang mampan, iaitu menyediakan cara untuk mengenal pasti masalah, menetapkan sasaran, menjejaki arah aliran, memahami hasil dan mengenal pasti dasar yang terbaik dalam kemampanan alam sekitar. Melalui data dan analisis ini juga dapat membantu kerajaan dalam menjayakan agenda dasar untuk menggerakkan masyarakat ke arah masa depan yang mampan di Malaysia. Teori yang didapati berkaitan dengan isu alam sekitar ialah teori pemodenan ekologikal. Teori ini membawa maksud kepada perubahan institusi dan ekologi yang melibatkan institusi moden menjadi alat untuk mencapai pembangunan lestari. Menurut Muhammad Rafi Yaakob dan Muhammad Fadil Muhammad Yusof, teori ini berkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam memainkan peranan mereka untuk memastikan bahawa kualiti alam sekitar dapat dipertingkatkan dan dikekalkan sekiranya tercapai. Kaedah yang digunakan adalah kajian kualitatif. Kaedah yang berdasarkan paradigma tafsiran dicirikan oleh pendekatan induktif kepada penyelidikan proses serta tujuan untuk penjenayaan makna. Bahan rujukan menggunakan pengkalan data seperti Google Scholar. Pencarian bahan rujukan adalah terhad kepada kajian mengenai prestasi alam sekitar global untuk menggerakkan masyarakat ke arah masa depan yang mampan di Malaysia. Data yang diperoleh adalah daripada pencarian pengkalan data yang bermula daripada tahun 2017 hingga tahun 2022. Manfaat pertama adalah menjimatkan kos perbelanjaan negara. Di rantau ASEAN, Malaysia, Indonesia dan Thailand yang saling berkongsi perairan bekerjasama dalam menjaga kawasan bagi kepentingan bersama. Contohnya, usaha sama mengesan, membuat rondaan, pengawasan dan pemeliharaan jika berlaku kes-kes minat cemar di kawasan perairan dapat menjimatkan kos, di mana jika berlaku tumpahan minyak di kawasan perairan memerlukan perbelanjaan yang tinggi untuk membersihkannya. Oleh itu, melalui pakatan kerjasama ini, kesemua negara dapat menjimatkan perbelanjaan terutamanya di Malaysia. Manfaat kedua adalah perkongsian kepakaran. Kerjasama kepakaran dapat meningkatkan penjagaan alam sekitar antara dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Contohnya, kerajaan Malaysia bekerjasama dalam menjaga alam sekitar dengan negara jiran seperti kejadian jerebu yang melanda di Indonesia akibat kebakaran hutan. Kerajaan Malaysia telah menghantar bantuan ahli bomba ke negara Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan bagi mengelakkan kejadian jerebu yang lebih teruk di negara berhampiran terutama Malaysia. Manfaat ketiga adalah menggalakkan perkembangan teknologi serta R&D. Penerokaan sumber alam akan menggalakkan perkembangan teknologi seperti teknologi hijau seiring dengan teknologi terkini, penyelidikan dan pembangunan dalam negara, khususnya yang berkaitan dengan penemuan teknologi baru dalam sektor industri, dapat mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar kepada manusia. Seterusnya adalah ancaman. Yang pertama, isu pencemaran alam sekitar yang tidak dapat dibendung. Pencemaran air disebabkan oleh industri dan pihak yang tidak bertanggungjawab. Ianya berkaitan dengan pembangunan yang tidak mampan yang menyebabkan tercetusnya pencemaran alam sekitar. Isu peningkatan pencemaran alam sekitar kian dikaitkan dengan penggunaan berlebihan serta barangan musuh atau tidak mesra alam sekitar. Selain itu, kurang pemahaman dan kesedaran dalam diri masyarakat.
Walaupun Malaysia masih belum sepenuhnya mencapai negara pembangunan lestari, tetapi jika kita teguh dalam menerapkan pemahaman konsep ST dalam semua peringkat pendidikan, misalnya seperti dalam pendidikan sivil ataupun moral, mungkin boleh mewujudkan kesedaran pada generasi muda akan datang. Di samping itu, keseimbangan tidak seimbang dan kemajuan ekonomi dan sosial. Pembangunan semasa yang dilakukan oleh kerajaan pada masa kini, kita dapat lihat tidak mencukupi untuk mencapai pembangunan mampan. Hal ini demikian kerana kemajuan ekonomi dan sosial yang tidak seimbang serta tidak sekata membawa kepada krisis keuangan yang telah menyebabkan kerapuhan dalam pembangunan. Ialah isu kemerosotan alam sekitar. Isu kemerosotan alam sekitar pada hari ini telah menjadi isu utama dalam isu alam sekitar di Malaysia. Hal ini telah mendapat pengesahan daripada sahabat alam Malaysia itu sendiri. Menurut mereka, hal ini disebabkan oleh organisasi dan industri yang mengekalkan kadar pembangunan yang besar tetapi tidak menepati SOP pembangunan mampan dan menyebabkan persekitaran alam sekitar terjejas dengan teruk. Contohnya, projek-projek mega yang mengganggu keseimbangan sehingga jadi zon tadahan air seluruh bukit yang menyebabkan tanah tidak stabil yang akan menyebabkan lakisan serta juga menjejaskan kualiti air dan udara. Oleh hal yang demikian menyebabkan kemerosotan alam sekitar dan pembangunan mampan haruslah sentiasa dijadikan panduan dalam pembangunan. Seterusnya ialah pengurusan alam sekitar yang tidak mampan. Pengurusan alam sekitar tidak mampan akan membawa padah yang sangat buruk kepada setiap makhluk di bumi ini. Pihak berkuasa di peringkat setempat, negara maupun global kian berusaha memperkenalkan pelbagai perundangan, perjanjian dan penguatkuasaan demi menyelamatkan bumi daripada ditimpa malapetaka yang akan menjejaskan keselamatan setiap makhluk di bumi ini. Kesimpulannya, alam sekitar amat penting untuk semua di muka bumi ini. Semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting bagi memastikan alam sekitar mencapai pada tahap yang terbaik. Walaupun terdapat ancaman-ancaman yang memberi kengkangan kepada alam sekitar itu sendiri, tetapi ianya bukan penghalang untuk menuju ke arah yang lebih baik.